Selamat petang, apa khabar? Lama tak jumpa. Apa khabar semua? Hari ini kita nak bincang-bincang mengenai tempat duduk kita. Okey? Apa pentingnya kedudukan tempat duduk kita semasa berkayuh basikal. Banyak orang selamat petang, apa khabar? Ramai orang zaman sekarang memang penting sangat posisi-posisi mereka semasa berkayuh. Hari ini kita berbincang-bincang, troubleshooting sikit mengenai kedudukan tempat basikal kita. Okey? Bukan keseluruhan, kita tak mahu berbincang sampai ke akar urat. Okey, saya tak pasti ayat apa, tetapi kita tak mahu berbincang terlampau mendalam untuk kedudukan posisi basikal kita. Ya, betul, saya faham. Ramai yang akan memastikan kedudukan mereka sebagai priority, hak paling penting berada di atas basikal, posisi mereka sebelum tahu lebih mendalam benda-benda yang lain. Mereka lebih pentingkan dulu posisi mereka. Sebenarnya hari ini kita mahu bincang sedikit mengenai kedudukan basikal. Ya, saya setuju kedudukan memang penting, tetapi jangan tumpu terlampau banyak kepada kedudukan sendiri dulu. Okey? Bermaksud kita perlu lebih masa berkayuh, perlu lebih duduk di atas tempat duduk basikal selain daripada posisi kedudukan kita. Jadi kita lebihkan masa duduk ke tempat duduk basikal. Itu lebih penting daripada lain. Okey, selain daripada nak kedudukan ini, kedudukan itu. Jadi hari ini kita bincang betapa pentingnya tempat duduk sahaja. Kita tak mau cerita lain dulu. Hari ini kita bincang tempat duduk sahaja. Okey? Kenapa saya pentingkan kedudukan tempat duduk selain daripada posisi kayuhan kita? Okey, itu salah satu sebab yang kita akan bincang akan datang. Hari ini saya tak mahu terlampau lanjut, terlampau mendalam untuk berbincang posisi lain. Kita mahu berbincang tempat duduk sahaja. Okey, tempat duduk sahaja banyak perbezaan dia jikalau posisi kita silap. Okey, hari ini kita bincang mengenai kedudukan tempat duduk sahaja. Ini. Okey. Tempat duduk sahaja main peranan posisi penting. Okey, kenapa ia penting sangat? Kedudukan tempat duduk ini di atas basikal, buntut kita duduk di atas saddle. Okey, kita tak mahu kedudukan tempat duduk kecondong seperti begini. Sekejap saya tunjukkan tools. Kita perlukan tools. Okey, apron saya. Dengar tak? Ada bukan show saja now. Ni betul ni ada tools dalam. Okey, kita perlukan satu Allen key. Saya tunjuk cara yang betul, posisi yang betul tempat duduk dia sebegini. Ini adalah cara betul. Cuba kita lihat basikal sendiri. Selepas siaran saya, cuba balik ke basikal anda, teliti sedikit sebanyak tempat duduk kita dulu. Okey? Nombor satu, paling penting adalah jangan macam ini. Okey? Jangan seperti ini. Kita tak mahu satu tempat duduk basikal okey, kejap Kita tak mahu tempat duduk basikal kecondong sebegi kita tak mahu tempat duduk macam tu.
Okey? Kena ingat. Posisi adalah penting. Tetapi sebelum kita lanjurkan posisi lain, kita jaga tempat duduk dulu. Sebab kalau kita tak selesa duduk kat tempat duduk, maka kita tak boleh kayuh lebih jauh. Sebab duduk pun tak selesa, macam mana kita nak kayuh jauh? Setuju tak? Betul? Betul tak? Kalau you tak duduk selesa kat tempat duduk, macam mana you nak kayuh lebih jauh? Sebab dengan kedudukan tak betul, dah rugi tenaga. Itu nombor satu. Nombor dua, bila tak selesa duduk, posisi lari, kayuhan pun tak bertenaga. Jadi, bila sedikit sebanyak inilah yang kita boleh buat sendiri, tak perlu harapkan sesiapa, kita jaga diri dulu. Okey? Kita buat apa yang tak memerlukan duit dulu. Okey? Hari ini saya memberikan sedikit sebanyak tips penting. Oleh kerana ramai orang penting sangat posisi kayuhan sebelum memiliki basikal, maka siapa yang ada basikal di rumah, kita mula dengan posisi tempat duduk dulu. Daripada nak bincang panjang lebar sampai besok lusa tak habis, kita bincang tempat duduk dulu. Apa kata? Kita mula tempat duduk. Betul tak? Kita bincang pasal duduk. Raja, thank you. Sebab tempat duduk adalah satu tempat yang paling penting mendapatkan recovery. Sebab apa? Keselesaan. Jikalau kita tak dapat keselesaan duduk, macam mana kita nak lebih tenaga berkayuh? Betul? Okey. Ini adalah posisi yang tak betul. Apa yang tak betul? Siap sini. Tak betul dari segi kecondong ke bawah. Atau terjongkit. Ataupun terjongkit ke langit. Saya tak pastilah siapa punya seat, siapa-siapa. Tetapi semenjak 2 menjak ini, saya memang kagum. Ramai orang datang ke kedai saya. Memberitahu saya nak ini, nak itu, saya faham. Juga saya rasa memang bagus. Ramai orang sudah bermula mementingkan posisi mereka, bukan kayuh setakat suka-suka. Itu is a good sign. I have to agree with you all. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh, kita cerita sikit dulu pasal saddle. Kalau saddle kita tak, janganlah macam itu kan. Kalau macam itu melampau lah. Betul tak? Okey. Jangan sampai tahap macam itu. Okey. Balik ke tempat duduk. Balik itu tempat duduk pula. Balik ke basikal. Kita mahu tempat duduk kita rata. Rata. Level. Same level. Tak ada congkit lah. Tak ada bawah lah macam itulah. Tak. Jangan. Okey. Kita tak mahu macam itu. Kita tak mahu macam itu. Faham? So, this is a very bad position for your sitting. Where your comfort is not there. Then you cannot have your recovery. So, what happens if your recovery no good? Even your sitting position is not right. How to feel comfortable to ride further distance? Hi, Shane. Merry Christmas to you, Shane. Chinaman, remember me? Okay, so if the saddle position not the right angle, you will get difficulty. You will get a lot of problem. Neck pain, shoulder sore, back pain, semua dari tempat duduk. It's all from the saddle. Sometimes when you ride, you need to confident yourself. Sampai pinggang ke rimba. Kejap rimba kita bincang dulu Kedudukan tempat duduk ini adalah salah satu pentingnya selain daripada macam-macam. Okay? So, I repeat again. No sitting position. Okay? Jangan walaupun sedikit jongkit. Even little bit pointing up. No. No chance at all. No, please don't point up. Okay? Girl, boy, man, woman, all the same. My opinion lah. All the same. Please must level the seat. Okay. Edwin, already level but still pain.
Still sore, still pain. What happened? Wait, we come to that later on, alright? So, nombor satu, ratakan tempat duduk. If you see your saddle pointing down or pointing up, please use the tools. You don't need to pay money to adjust the position. Try yourself. When you try yourself, you make the difference, you get benefit to recover faster, better energy transfer, less sore butt, less back pain, less neck pain. Why not? You don't need to pay money. It's all you need is a small tools. You adjust only for this position. You see this? Right. So, my objective is today to teach you all how to make sure your saddle position angle correctly. Okay? Hari ini kita bincang ini adalah penting. Ada orang sakit bawah, ada orang sakit pinggang, ada yang sakit tengkuk, macam-macam. So, today, this position is very important. No pointing down. Okay? Jangan fikir macam ni bagus. Why you cannot sit on this position? Why? Saya beritahu bila kita ada duduk di posisi sebegini, what will happen? What will happen? When you sit this position, alright? When you sit this position, the saddle is pointing down. So when the saddle pointing down, your butt is going down. So you need your wrist to push your butt up. You see this? Because you want to sit comfortable, you need to push your body backward because it's slanting down. Betul tak? Correct or not? So you need to hold this position very nice. It's good, but not to support the butt up. No good. So what you need to do is you need to sit like this. Okay? Sit comfortable. Alright? Then, the saddle position must be level. May not feel comfortable for beginning. Give some time. Bagi masa sikit. Bagi masa cuba dulu. Kita bukan profesional. Kita bukan cari makan. We are not racer. We are not the country cyclist. But we need to cycle comfortable. Kayu sehat, selesa dulu. Okay? Okay. That is only the chapter 1. Now, immediately you find out your saddle. Level is good. Alright? When you face your saddle, level is good, which is already 40% comfortable. We don't mention the seat height first. That also involved with the saddle position. Tapi, dengan kedudukan rata dulu, mungkin tak selesa. Otak ni akan fikir, Edwin, tak boleh lah, telur sakit lah. Some women will feel underpart pain. But, give some time. Bagi masa sikit. Okay? Bagi masa sikit. Tak perlu beli saddle dulu. Don't change anything. Don't think you buy different saddle will be the same. You buy different saddle will get better. No. Please. Maybe better. Little bit. Maybe little bit. But what you pay, you get little bit. It's not worth it. So, what you need to do is, you need to get right first. Betulkan dulu. Betulkan kedudukan tempat duduk dulu. Sebelum membeli, menggunakan duit. No. Use adjustment. Okay, guna adjustment to make it right sitting position first. From there, only slowly find the right, okay, cari the right part. That means the right sitting position. Little bit by little bit. Okay, give some time. Bring some tools along. Cycling. Okay, I'm not a god. I cannot make you go faster. But with this, I can promise you, will make you sit more comfortable. From there, you save more energy. You akan berkaya lebih jauh. That is more important than spending money. Okay. Come back to the saddle. Okay. The saddle position. We already say must be level, number 1. Now we go to section 2. Okay. Section 2.
about the seat post. You will realize the seat post they call 0 degree. 0 degree bermaksud tempat duduk dia straight. Yang ni menghadap ke belakang. Correct? This one is a little bit backwards. So, with this angle, we try to maximize the sitting position. Forward. Backward. Forward. You see this? This is forward. Nampak tak? Ni. Palang ni ke belakang, betul? Is it right? It's pointing backward. Okay? So, the saddle will push forward or backward. Okay? You don't want this saddle position like this. You don't want this position like this. You need to make sure the saddle half of the seat tube. Half of the seat tube. Okay? This angle, half of the seat tube. Don't push too forward. Don't push too backwards. It's very ugly because you got a bike, very expensive, but because you are not comfortable, you went to adjust forward and backward. It's too ugly. Sometimes you can troubleshoot for a little while. Okay? Kita cuba dulu, kita cuba sedikit-sedikit. Okay? Kalau rasa sedap, baru kita usik yang mana-mana. Saddle yang lembut or spongy with gel, macam mana? Okay. Kita berhenti kejap sini. Ahmad, apa khabar? Selamat petang. Tempat duduk yang lembut. Okay. Ahmad got a good point. Ahmad asking, if getting a softer saddle or wider saddle will make the difference? Very good. Betul. Betul maksud dia. Dengar sini. Macam-macam orang, macam-macam ragam, macam-macam sendiri punya rasa. Bagi saya, kedudukan tempat duduk ini masing-masing ada sendiri punya keselesaan. Jadi, macam mana kita cakap juga, macam mana saya cakap pun, berbalik keselesaan sendiri. Road bike, kita cakap Mat, dengar Mat Kalau Ahmad cakap letak tempat duduk lembut, tengok basikal yang mana. Kalau kita pergi basikal road bike, lembut, bagus. Tetapi cuma kayuhan 20 ke 30 km. Kalau lembut, dia boleh sedap, selesa. Tetapi jangan lupa, Mat, dia membuang tenaga. Apa tu buang tenaga? You see, a soft saddle, when you put pressure, it will sink. Betul? Kalau sponge tempat duduk anda lembut, dia akan tenggelam. Bila kita keluar tenaga, tolak, jadi buntut kita akan turun. Betul? Bila kita turun, tempat duduk tu turun, rugi tenaga. Nombor 2, kita membuang effort kayuhan untuk lebih jauh kita pergi. Mat, apa kata tukar kerusi pula. Tukar tempat duduk yang nipis sikit, yang keras sikit. Saya pasti membuat peranan jimat tenaga dan boleh kayu lebih jauh. Cuba Mat. Okey? Cuba. Saya tahu memang orang cakap sakit buntut lah, inilah itulah kan, betul tak? Tetapi kalau Ahmad tak cuba, tak kebaskan buntut tu, maka kita takkan ke mana. Sentiasa harapkan tempat duduk yang besar tu. Bila yang besar, panas dia lebih. Bila kita kayu jauh, dia lebih panas. Sebab lebih besar, dia lebih panas. Macam kita duduk sofa kat rumah. Sofa rumah kita besar. Betul tak? Bila kita duduk dah lama, tempat duduk yang tempat kita duduk tu, cuba bangun. Dia panas. Ada bahang. Betul tak? Jadi, kita kena cuba. Okay? Shorter distance rider, okay. Okay, big saddle, spongy, short distance for fun, for comfort, around the house, family, fantastic. No doubt. Itu sudah pasti. That is priority.
Because when they sit on it, it's fantastic. They make them comfortable, make them want to go cycling more. That is very right. But for who those going to level 2, level 3, level 4, this is the time to learn about this sitting position. Soft, thick, whatever, we still need to learn one by one. Thank you. Today I'm very happy. Today you all support me so well. Very good. I'm happy for everyone. Okay, so the saddle position is one of the priority to cyclists. Today we don't talk about the position, about how high you need to do lah, this lah, that. Don't want. We just want to tell you the saddle angle only. This section is only talk about saddle angle and the right position. Okay, that is the saddle different. The saddle softness and stiffness of the saddle. Big, small, for short distance is okay, but for road bike, I don't think everyone need a big spongy saddle. So, don't need, tak perlu besar. Okay, kalau yang lebih kayu jauh, saya rasa pentingnya kita cari tempat duduk yang selesa. Itu all individual. Okay, let me explain. We come back to the saddle angle. Mat, okay Okay, you need anything, nak beritahu apa-apa, kita kongsi kat sini. Okay, so sekarang tadi kita cerita pasal depan belakang, betul? Okay, kita suruh cerita terjongkit, tenggelam, depan belakang, betul? Itu sudah pasti. Okay, sejurus selepas ini dua perkara dah diselesaikan, maka kita dah hampir penghujung adjustment saddle saja. Kita sudah hampir penghujungnya. Tetapi jangan lupa, salah satu teknik yang betul, kedudukan basikal, tempat duduk dengan kayuhan kaki kita. Berat 1.5. Sekejap I saw 105 kilo. Who is that? Just tengoklah. Bagi masa sikit sebab kita sini berbincang, ada soalan. Kejap, saya nampak ada soalan tadi. Sekejap kalau sakit punggung masa kayu jauh, saddle tak sesuai position. Saya rasa position yang tak betul. Saya rasa Cairo Hafiz, betul. Cuba tengok. Kita cuba tengok. Sebenarnya saya tak boleh jamin saya boleh tolong selesaikan masalah, tetapi saya pasti ada sedikit sebanyak dari adjustment sebegini memang dapat menolong Cairo. Okey, cuba gunakan Allen key, tak perlu bayar, buat sendiri. Okey, tak boleh nanti komen dengan saya ajar, tak apa. Percuma. Okey, Cairo, cuba jangan rasa takut, okey? Okey, tadi saya nampak 105 kilo. Kejap siapa tu? Kejap. Matt, Tungku, Aiman. Kejap, saya nampak 105 kilo. Actually, ada 105. Tadi dia tak putar. Kejap, minta maaf. Kejap. Ada satu. Okey, Adam. Ya, betul. Adam, berat saya 105 kilo. Saddle saya pakai fizik, tapi kebas kalau kayu dah masuk 15 km. Adam, sebenarnya semua pun kebas, termasuk saya. Saya tak bohong. Semua orang kayu basikal pasti ada kebas. Okey? Saya bukan cakap sebaik mana saya kayu tak kebas, tak ada. Semua orang kebas juga. Okey? Bagi masa sedikit, kayu bukan pasal berat badan. Saya 75, 76, 77 kilo kebas juga. Walau macam mana pun tempat duduk saya guna, berpuluh-puluh tahun saya kayu basikal, Adam, percaya saya, it will take some time to run in that position. Okay? Saddle apa jua, kalau boleh jangan tukar dulu. Okay? Keras, lembut, kemudian fikir. Yang penting, betulkan, ratakan tempat duduk dulu. Okay? Jadi dari sana kita ubah sikit-sikit. Okay? Kayu lebih sikit. Jangan seminggu kayu sekali dah rasa ini tak betul. Sebulan kayu sekali ini tak betul. Memang, the more time you spend on your saddle, the more you will find out what is the problem. But don't forget, jangan lupa, jangan selalu fikir problem saja. Bila you enjoy, you tak cakap. Sakit sini, tak boleh kayu, cari alasan ni lah, tu lah, ini. Tak mau. Tak perlu.
Kita kayuh basikal bukan cari makan. Kita kayuh basikal bukan untuk glamour. Kita kayuh basikal bukan nak tunjuk-tunjuk. Kita kayuh basikal demi kesehatan. Okay. We do this for the love of the sport. It's not to show. Okay. We want to sit comfortable. Kita nak duduk selesa. Kita nak duduk macam profesional. Macam saja, bukan nak jadi profesional. Macam pun jadilah, basikal mahal-mahal takkan duduk abeng. Kita duduk seperti posisi lumba basikal. Tak ada orang tahu punya, duduk diam-diam, duduk belakang ikut je. Betul tak? Okey, ikut orang ramai-ramai. Jadi yang penting sendiri selesa dulu. Okey. Sebelum saya terlupa, okey? Sebelum saya terlupa. Kedudukan ini adalah paling bagus. Pertengahan tempat duduk rata dengan seat tube. Tak mau depan, tak mau belakang. Okey? Rata dengan seat pertengahan tempat duduk dengan seat tube. Pertengahan palang seat tube. Ini panggil seat tube. Ini panggil top tube, ini panggil seat tube. Okey? Kita nak ratakan tempat duduk setengah dengan sebaris dengan seat tube. Cuba-cuba tengok. Main-main dia tengok. Jangan malu. Tak boleh. Buka balik, tolak balik. Tolak belakang, tolak depan. Okey? Thank you Aiman. Store you kat mana? Kedai saya di Damansara Utama. Damansara Utama sebelah Village Park. Nasi lemak power tu. Betul? Okey. Jadi, dengan kedudukan sebegini, sudah confirm kita boleh tangkap 3 ke 50% keselesaan dah. Okey? Selain daripada itu, kita bincang akan datang. Okey? Bila sini dah betul, dah betul, dah betul, kayu tengok. Wah, Edwin, best lah. Bagus. Okey? Itu yang saya nak semua faham. Jadi, bila faham sikit demi sikit, satu perkataan yang selalu beritahu kawan, the more you write, the more you learn. Dengan siapa? Dengan saya lah. Tipu-tipu je. Okey? Saya tipu-tipu. Jadi, siapa yang rasa perkongsian saya betul, minta share. Sebab apa? Hari ini saya amat gembira. Hari ini ramai kawan yang tolong saya share dan mendengar sedikit sebanyak perkongsian kita. Jadi saya rasa tempat duduk salah satu, walaupun tak besar, kecil punya advice, maka dengan ini saya rasa kita boleh kayuh lebih jauh, lebih selesa, lebih laju. Okey, lebih laju. Jadi sikit demi sikit, it actually total jumlah kita punya performance. Apa-apa pun jangan lupa kena kayuh lebih lah bang. Janganlah seminggu kayuh sekali. Kayuh seminggu sekali nak lawan kawan seminggu kayuh 5 kali, tak boleh lah. Kena kayuh lebih. Okey, kalau tak ada, guna trainer. Okey, hi dad, ayah saya ada sini. Okey, kalau guna trainer di rumah, itu panggil seeker training. Okey, latihan senaman, apa? Latihan seeker training, rahsia training di rumah. Okey, itu salah satu yang boleh menambahkan kita punya fizikal dan untuk kita boleh tahan lebih banyak sakit. Bukan untuk kita kayuh lebih laju, lebih jauh. Kita bersenam lebih, badan boleh tahan sakit lebih. Kenapa tak boleh ikut kawan? Sebab sakit bang. Laju sangat, tak boleh ikut. Bila laju sangat, tak boleh ikut. Komplain ni, komplain tu lah. Sebab apa? Tak betul ni, tak betul tu sebab tak boleh ikut. Dah lah, bukan apa, betul tak? Tapi sebenarnya, mereka kayuh seminggu 3-5 kali. Kita seminggu sekali, macam mana nak ikut dia orang? Betul tak? Setuju? Okey, apa-apa pun, jangan lupa, the more you write, the more you learn. With Edwin Ng, saya di kedai di Damansara Utama. Saya mengharapkan semua
rakan basikal saya di luar sana dapat berkongsi lebih ramai orang dan cuba faham dan cuba buat sendiri. Betul tak? Bila you buat sendiri, tak perlu bayar orang. Saya melecet, bos. Okey. Sebelum saya lupa, siapa ni? Zaki. Apa khabar Zaki? Kejap. Zaki melecet. Okey. Dengar. Melecet ini adalah satu sebab yang basic ramai orang kena tapi mereka tak faham. Nombor satu, siapa tadi tu? Kejap, mana dia? Okey. Melecet tu, melecet tu, kegunaan seluar basikal adalah penting. Okey? Bila kita memakai seluar basikal itu kena betul. Di lepas-lepas punya live saya ada berbincang mengenai mendapatkan seluar basikal yang betul. Melecet itu adalah sedikit sebanyak mengenai kegunaan seluar basikal kita. Okey. Kenapa macam itu? Sebab kalau padding kita besar, seluar kita besar, saiz tak betul, maka posisi kain padding di dalam dia bergerak. Betul? Dia bergerak. Bila dia bergerak, bila kita kayuh, kan? Dia terlebih kain kat bawah. Betul tak? Dia terlebih kain kat antara peha dengan underpart kita. Jadi bila kita kayuh, dengar tak? Dia gesek. Dia gesek dengan kain. Dia gesek dengan kain, jadi dia tak berdarah. Bila mandi, tahulah, menjerit dalam tandas. Okey, itu salah satu padding basikal. Kita nak pakai seluar tu biar dia masuk keseluruhan seperti pampers budak. Kita lapit underpart kita, tak kira perempuan lelaki. Dengar, saya tak malu. Tak kira perempuan lelaki, padding itu sentiasa duduk di betul-betul bawah bontot dan underpart kita. Okey? Underpart kita, lelaki perempuan sama. Bagi dia cengkam. Duduk diam-diam dalam. Jadi bila dia duduk diam-diam dalam, kena fit. Jadi beli seluar, jangan fikir seperti beli seluar kerja kita. Seluar basikal memang kena fit sikit. Biar dia ketat sikit tak apa. Jangan terlampau longgar, jangan terlampau ketat. Melecet itu kadang-kadang dari sana. Okey? Jadi bila kita dah duduk sana, geseran tu akan gesek kulit kita. Okey? Jadi melecet itu jangan lupa, jangan beli seluar terlampau besar. Nombor dua, jangan pakai seluar dalam. Tak malu punya. Siapa ada pakai seluar dalam kayu, melecet percentage lebih banyak. Okey? Jangan guna seluar dalam semasa kayu. Jangan malu. Semua orang tak pakai underwear. Okey? Okey, kalau perempuan datang bulan. Okey? Let's say datang bulan. Jadi, yes, you allowed. Doesn't matter. Guna, jangan malu sebab nak kayuh. Niat kayuh ada, pergi. Jadi kadang-kadang lelaki yang boleh fikir, perempuan, kak, adik, jangan pakai seluar dalam. Tetapi dia malu nak beritahu sebab mungkin dia datang bulan. Jadi lelaki diam-diamlah, buat tak tahu je. Kan? Tapi perempuan, kalau boleh, sama dengan lelaki, jangan pakai seluar dalam. Okey, boxer short ke, underwear, semua tak mau. Okey, itu memang tak patut pakai seluar dalam. Okey? So, hari ini kedudukan tempat duduk kita cuba tengok dan kalau bagus komen saya balik, beritahu rakan semua, kongsi dengan rakan lain, buat posisi yang patut apa yang tadi saya beritahu. Okey? Saya hari ini sangat gembira. Saya berterima kasih untuk semua rakan basikal saya hari ini, hampir 500 orang. Rosdi, apa khabar? Rosdi salah satu rakan basikal saya yang sentiasa menyokong siaran live saya. Thank you. Jadi, ada apa-apa,
Saya berterima kasih sangat kepada semua rakan basikal saya di luar sana. Harap perkongsian saya hari ini dapat menolong anda semua kayuh lebih bagus. Tak mau laju lah, lebih bagus saja. Betul tak? Okey, dengan tidak membuang masa lagi, saya Edwin Ng, sekian, berterima kasih. Majulah sukan untuk negara dan jangan lupa, the more you ride, the more you learn with Edwin Ng. Sampai kita jumpa lagi episod seterusnya. Beritahu saya apa anda nak tahu. Okey? Jumpa lagi. Selamat malam.